Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, orang pertama muncul. Begitu juga dengan saudara Syahrul Azam. Waalaikumsalam. Saudara Zulfahrin Nasution, saudara Zamari LC, saudara Syah Ibrahim. Doa saya anda semua berbahagia ya saudara Syah. Puan Nur Mahani Idris, Jumadi Adi, apa khabar? Ibrahim Cik Muda. Begitu juga saudara Muhammad Mat Tahir. Empat tulang kering, apa khabar saudara? Saudara Alif Ya Mim Buaya. Ayam buaya katanya. Saudara Acik Warisan, Waalaikumsalam, selamat malam. Manca Dua. Saudara Manca Dua ni siapa tak tahu dari mana. Begitu juga dengan Anton. Anton ni lelaki ke perempuan? Saya tak tahu, saya minta maaf. Puan Rusinin Kuringot, apa khabar Rusinin? Doa saya anda dan keluarga sihat, berbahagia. Ida Biz, Kama Awang, Waalaikumsalam. Cik Mustafa, Cik Suf, saudara Kamar Zaman Johan, saudara Paipon, apa khabar saudara Paipon? Paipon kalau dia hadir banyak benda-benda yang kontroversi. Saudara ZMK Makmur, apa khabar? Waalaikumsalam. Napis Syah. Ini rasanya wanita. Terima kasih puan. Saudara Anwar Jubin, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, salam dari Kemayan Pahang. Daripada Bera. Ni tempat Perdana Menteri ni. Saudara Alias Abdul Alam Khalil, saudara Ruslan Alias, Ina Syahrum, apa khabar Ina? Dari Melaka ya Ina. Muhammad Basri, Waalaikumsalam. Rahnah Muhammad, Miben, Hamidah Kamat, Coca-Cola Moh, salam dari Jepun. Agak deska. Orang Jepun lah tu ya saudara. Dia kata apa tu? Dia kata jackpot cabutan bertuah dari Azia. Dia pulang. Saudara Azlan Ayub, saudara Maisa, saudara Awi Ams, Rashdan, Engku Rahim, apa khabarku? Wan M. Bakri, Muhammad Yusof. Begitu juga dengan Jejak Rimba. Saudara jangan lupa saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, apa khabar orang Kelantan? Dia bila dah muncul saudara Muhammad Azmi ni, dia mesti minta supaya teman-teman semua jangan lupa like, share dan subscribe. Begitu juga jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe di halaman Instagram. Kerana jika berlaku sesuatu di Facebook, boleh masuk ke Instagram. Ya, apa khabar Azrul Jalil, saudara Abdul Hamid, Yaumun Waras. Waras dah. Begitu juga dengan Menuju Akhirat. Wes mangan tu? Wes. Azli, Cik Rosli, saudara Awang Yusuf bin. Ini di Instagram. Saudara Omar Harum, Puan Halimah Hashim, Selamat Berjuang, saudara Samsul Anwar, saudara Abdul Rahman, Cik Latif, Helmi Rahman, Ishak Rashid, saudara Mahazir Hashim, Warung Kurapan, Awi Ums, Jud Palut dan Muhammad Johari, serta Pakir Ryan dan juga Openg. Ya teman-teman semua, saya minta maaf kerana tidak dapat menyantuni semuanya. InsyaAllah saya akan santun usai pencerahan malam ini nanti, baik saudara. Kerana seperti biasa, saya harus memberi laporan, saya memberi pencerahan dan juga kritikan saudara. Baik saudara, seperti biasa saya mulakan dengan laporan yang saya terima daripada sahabat saya, saudara Jamal Idris dan juga saudara Rio daripada Universiti Malaya. Menurut laporan saudara Rio, hari ini hari Rabu 6 Julai yang merupakan hari yang ke-837 virus corona menyapa bumi kita ini dan nampaknya peningkatan agak ketara. Semalam kemarin 1918, tapi semalam jangkitannya meningkat begitu tinggi, iaitu 2923. Hairan juga saya, musim panas pun naik juga, kalau hujan lagi naik lagi. Dan jumlah yang terkumpul mencecah 4,578,741 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Laporan kematian dan kesembuhan, saya minta maaf saudara Rio tidak juga melaporkan kepada saya. Daripada penghayatan saya lihat terdapat peningkatan agak tinggi saya di 3 buah negeri. 13 buah negeri dijangkiti ada penambahan.
dan cuma susut di 3 negeri, iaitu Johor 57 jangkitan, Terengganu 18 dan Melaka 42. Lain semua meningkat. Selangor khususnya naik kepada 959, wilayah persekutuan 947. Sabah juga naik kepada 143. Di Perak yuk, apa hal ni koma? Dan nak raya ni macam mana ni? Dah 194. Sementara di Negeri Sembilan 176 dan Pulau Pinang tak cerai, naik balik kepada 107. Lain-lain masih lagi di bawah 100. Ya, Kuih Seroh, Abdul Rahman, Saudara Safri Zohdi, Saudara Wahab Zian. Jangan lupa like, share dan subscribe di Instagram Saudara Siti Semah, Ifwa Saad, Zul Arif, Nur Zaman, Samad Lont, Saudara Nur Zaman, ini Saudara Asri Abdullah. Baik saudara, usai pencerahan, jangan lupa berniaga. Saya minta izin, tak lama pun, dalam 2-3 minit saja saudara. Sambil-sambil nak bancuh air tu, dengarlah sedikit labun saya tentang segmen e-commerce. Sebab itu saya katakan, kalau teman-teman yang ada produk, hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar dia berniaga bakur, setangi bakur ni bila dibakar aromanya satu rumah kita wangi. Ingat saudara, bila wangi rumah kita wangi, itulah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Kalau syaitan wangi-wangi begitu, tak masuklah rumah kita saudara. Dan juga jangan lupa nak raya ni nak pakai parfum, minyak wangi, baunya daripada Timur Tengah, memang melekat lah saudara. Tapi saya menggunakan minyak wangi Amir Al-Khud yang diasaskan daripada kayu gaharu. Jadikan partinya memang baunya menyegarkan. Minyak wangi ni saudara menyegarkan kita. Dan juga kalau saudara ada masalah kencing manis dan sebagainya, untuk mengurangkan gula, eloklah pesan minta Al-Azhar gula O-nya, kerana gula O ini tanpa kalori ya saudara. Dan andainya tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa Siti Farehah di talian 017-711-4300. Segera saudara, segera memesan daripada Siti Farehah dendeng manis Siti Farehah untuk raya ni. Kerana harganya harga lama. Walaupun daging naik, harga barangan-barangan lain, minyak naik, tapi dia masih lagi masarkan pada harga yang lama. Kerana baginya, biarlah semua teman-teman dapat merasai nikmatnya dendeng manis Siti Farehah sesuai untuk dimakan hari raya haji nanti saudara. Begitu juga buah-buahan ini untuk teman-teman di sekitar Lembah Kelang. Di luar Lembah Kelang tak mampulah Syauqi nak mengantarnya. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahannya anggur, cherry, kiwi, apple, limau, manis-manis belaka saya. Dan lebih murah daripada harga di pasar raya. Akhir sekali, untuk kita melabun, kawan-kawan datang ke rumah, tak ada apa-apa nak bagi, kita bagi letaklah saudara popiah sira Lady Maria. Rasanya rangup, pedas dan manis, sedap saudara. Dan saya rasa kita asyik makan. Malahan kalau saudara mendengar labun saya ni sambil makan popiah sira, tentulah lebih seronok lagi ya saudara. Itulah seketika saya ambil masa saudara untuk e-commerce. Apa khabar saudara Hazari Tok Kaya, saudara Puan Latifah Yusof, Kekanda Zainal Rozaini, begitu juga dengan Pak Suki, Pak Suki New, Coca-Cola. Untunglah siapa dapat jam shock free percuma, itu abah kau. Hai, biarlah mereka, cara mereka lah. Saudara Al-Jabar, Puan Rozidah Makno, Irwin Awin, cucu Tok Wan, SL Service Absorber. Teruskanlah share, like dan subscribe saudara. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini sebagai bukan dapat ajaran ataupun sebagai tazkirah seorang ustaz. Tidak, yang saya baca teman kirim elok untuk perkongsian kita bersama saudara. Kerana orang yang berakal saudara adalah orang yang tidak panjang angan-angannya. Kalau orang tu memang dia berakal, dia takkan panjang angan-angannya, asyik termenungnya buat apa. Kerana siapa saja yang kuat angan-angannya, maka amalnya lemah. Orang berakal tidak akan meninggal tanpa bekal, berdebat tanpa hujah. Dengan akal, jiwa akan hidup, hati akan terang, urusan akan berjalan dan dunia akan berjalan dengan sebaiknya. Saudara,
Dunia dan negara tidak dipisahkan oleh warna kulit, fahaman keagamaan ataupun jantina setiap warganya. Sebaliknya, ia dipisahkan oleh perasaan dan kebodohan pimpinannya menjadikan jantina, agama maupun keturunan untuk dipecah-pecahkan. Itu keadaannya. Jadi haiwan, saudara, atau binatang, dia tak pernah memikirkan soal halal atau haram setiap makanan yang masuk dalam perutnya. Haiwan tidak mengambil peduli sama ada ia datang dari kebun orang atau harta milik orang lain. Sebaliknya, saudara, manusia mesti memikirkan persoalan milik siapa, dari mana diperolehi, apakah ia halal atau haram sebelum mengambilnya. Jadi jika begitu, seharusnya, saudara, sama-samalah kita menjaga diri kita supaya kita tidak tergulung seperti binatang, tak ambil peduli halal haram, boleh sapu je, saudara. Itu pesanan saya. Sebab saya bukan ustaz, tapi saya rasakan elok saya baca benda ini untuk bimbingan kita bersama, panduan kehidupan. Dan selalunya selepas naluri kehidupan, saya baca mutiara kata kiriman sahabat kita, saudara Cikgu Hibil. Katanya, manusia itu asalnya dari tanah. Ini dia petikkan daripada kenyataan Buya Hamka. Manusia itu asalnya dari tanah, makannya hasil dari tanah, dan pastinya ia akan kembali ke dalam tanah jua. Namun, kenapakah manusia masih bersifat langit ataupun berada di langit? Maksudnya memikir yang atas-atas, tak berpijak di bumi nyata. Saudara, jadi sewajarnya kita elok teliti kata-kata mutiara ini, kiriman saudara Cikgu Ibil yang dipetik daripada kenyataan Allahyarham Buya Hamka, saudara. Bagi saya tengok kalau itu baik untuk kita perkongsian, saya pakailah. Kalau tak elok untuk perkongsian, saya pakai untuk diri saya sendiri saja, saudara. Dan seperti biasa, saya harus mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja tanpa had, kerana kita bimbang. Kalau negara berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Ini sangat peringatan, bukan untuk menakut-nakutkan. Peringatan, berbeza dengan kenyataan, saudara. Tajuk bicara kita malam ini, saya katakan, berpijaklah di bumi nyata. Apa yang saya maksudkan, saudara? Sabar dulu, sabar, saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazil yang tidak jemu-jemu, tidak letih-letih, saban hari menghantar kiriman pada kita untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, anak teruna berasa gayat, memanjat kelapa sampai teralpa. Selama mana adanya hayat, ibu bapa jangan dilupa. Jadi sepanjang-panjang kehidupan kita, saudara, jangan kita lupa ibu bapa kita. Jangan jadi macam apa yang berlaku di Bangi ataupun di Semban. Seorang profesor, suami isteri, mereka melupakan kedua ibu bapa. Akhirnya mahkamah memutuskan bahawa sepasang suami isteri itu harus menjaga kedua ibu bapanya sepanjang hayat, saudara. Kata Pak Nazir lagi, dari Melaka ke negeri China, melawat merata tanah seberang, berlawak jenaka biar membina, bukan menista menghina orang. Itu dia mengingatkan. Dan kenyataan Pak Nazir juga mengingatkan saya, kita boleh berlawak, kita berjenaka, biarlah kita sebenarnya itu untuk membina, bukannya menista atau kita menghina orang, saudara. Sebab itu saya harap anda semua yang berkesempatan bersama saya, selalu saya tekankan, gunakanlah bahasa yang harmonis, sebab kita adalah warga cinta damai. Ingat, saudara, saya harus memberi peringatan. Memang saudara, saya dah baca pun pada Pak Nazir tadi, saudara. Peringatan saya bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan mahupun coretan-coretan komen-komen anda jika ia menyanggah ataupun bertentangan dengan dasar yang ditentukan oleh Kementerian Penangan dan Komunikasi. Ingat, saudara, sebab saya tak mampu untuk melihat ataupun untuk memantau kesemua komen ataupun syutingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik bermatlamatkan sekadar memberi informasi melalui pembacaan, kenyataan dan juga perbualan saya dengan teman-teman. Dan saya garap semua itu, saya santuni menjadilah sebuah bicara untuk kita semua, sebagaimana saya gunakan pengalaman saya sebagai warga jurnalis. Ingat, saudara, prinsipnya kita mesti bersetuju
untuk tidak bersetuju. Ya Coca-Cola Moh dia kata Musang King. Mana dia tadi? Dia lagi dah. Musang King atas bukit, rakyat kena banjir. Musibat dia kata. Saya tak salah kita nak marah orang. Ini takdir ya, saudara, kita tengoklah. Saudara Omar Makuti, saudara Yusuf Hasim. Terima kasih. Teruskan pencerahan demi amnya bangsa Melayu sejagat ya. Begitu juga saudara Adnan Mat, saudara Maznah Cik Mat dan Rosli Yunus, saudara. Jangan lupa like, share, subscribe sama ada di Facebook ataupun di Instagram, saudara. Itu yang penting bagi saya. Bila saya tengok banyak naik begitu, seronok saya, beri semangat, saudara. Lain tak ada saya. Dan saya harus melaporkan cuaca hari ini masih lagi panas. Cuma petang tadi nampaknya dah nampak ada tanda-tanda akan hujan. Jadi harus berhati-hati kalau hujan, kerana bila lepas panas dia hujan, dia lebat. Siap dengan libut peti. Itu apa yang berlaku di Baling semalam, kemarin, saudara. Dan kita bersimpatilah dengan warga di Baling, kerana mereka tak berdaya, duduk di bawah bukit, air di atas, kesan daripada tarahan bukit-bukit, pokok-pokok ditumbangkan. Akhirnya pokok-pokok dia dikatakan balak itu, debris ataupun sampah sarap balak itu menerjah rumah orang, mengakibatkan ada kematian, rumah yang rosak. Saudara, sebab itu kita janganlah merosakkan alam. Nanti alam benci pada kita. Akhirnya kita yang terkesan ya, saudara Anan, saudara Maznah Cik Mat, saudara Rosli Yunus ya. Baik saudara, saya juga menerima kiriman yang sebenarnya saya tak nak baca. Ini keadaan, tapi terpaksalah sebab banyak sangat menzahirkan keluhannya. Dia kata, apa nak jadi ni? Barang-barang dapur dia kata dah naik menggila, mendadak. Jadi kerana katanya yang papa kedana ni rakyat. Itu keadaannya. Bukannya mereka yang berada di anjung kuasa. Jadi mana pemimpin yang pandai dan bijaksana tu? Jadi apakah mereka tidak empati atau tidak kesian ataupun tidak bersimpati dengan warga kita? Jadi sekarang ni negara ni macam nak kena bala topan dah kalau macam ni keadaannya. Dia nyatakan bahawa sekarang ni kita dah hampir untuk menyambut sambutan Hari Raya Haji. Yang tak pergi Mekah tu tak adalah, tapi yang keluarga kita di sini masih lagi kita mengekalkan budaya sambutan Hari Raya Haji. Kena ada persiapan, buat kuih muih sedikit. Jadi bila kuih muih tu tentulah kita mencari telur asasnya. Dan katanya harga telur, saya rasa ya Allah, 10 biji RM8. Artinya sebutir dah 80 sen. Ni apa benda ni diorang ni? Saya letih bercakap dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awak Pengguna. Turun. Jangan tengok di supermarket, tengok juga di pasar-pasar biasa. Kalau mereka meletakkan harga yang tinggi, tanya kenapa harga ni mahal. Dan kalau boleh menteri turun tu tak payahlah bawa reporter, bawa wartawan, ambil gambar, nak tunjuk dah buat kerja. Tak payah. Buat kerja saya minta supaya kaki tangan di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri hadir ke setiap lapangan, pasar-pasar dan kedai-kedai, yang kita minta dia bawa satu pen dan satu buku saman. Harga tinggi terus saman. Sebab kita dah bagi harga runcitnya begini, harga silingnya begini. Mengatasi bahawa mereka melanggar akta pencatutan. Dah ada undang-undang. Laksanakanlah. Ya. Dan kita juga mengharapkan teman-teman kita yang mengawal sempadan, kawallah sempadan kita sebaik mungkin. Jangan diizinkan mereka menghantar secara haram minyak-minyak masak. Jadi mereka melakukan penyeludupan. Ingat bahawa betul waktu anda mengizinkan, mungkin tak ada, saya kata tak tuduh ya, mungkin anda terlelap, tapi kesannya saudara mara, isteri di rumah, anak-anak dan keluarga kita di kampung yang mereka begitu terkesan. Kita okey senang, tapi orang lain macam mana? Ini gambarannya. Saudara, saya haraplah. Dan saya tengok hari ini, viral pula di media sosial, ada lagi scammer. Scammer tu bukan orang lain, bangsa saya, orang Melayu. Dari manakah? Kononnya mereka adalah sebagai pengatur penerbangan calon-calon untuk menunaikan jemaah menunaikan ibadah haji. Rupanya terdapat, tadi tengok dalam media sosial, adanya sekumpulan warga kita yang terkandas. Again, entah ke mana. Akhirnya mereka terpedaya dan tipu, duit lesap.
hampa untuk mengerjakan ibadat haji. Sekarang takkanlah sampai begitu sekali. Janganlah kita menipu orang yang menghampakan untuk orang melakukan amal ibadat. Ini bagi saya dosa yang paling besar. Jadi itu berlaku. Jadi saya haraplah tidak akan berulang di masa-masa akan datang. Dulu kita tengok banyak KK berlaku. Ingatkan dah tak ada dah. Ada lagi rupanya. Astaghfirullahalazim. Kepada mereka yang menjalankan aktiviti sebagai agensi untuk menguruskan jemaah haji ini, berkhidmatlah dengan sebaik mungkin. Sebab setiap warga jemaah tu yang pergi tu, mereka juga akan mendoakan kita. Bila setiap kali lafaz labbaik Allahumma labbaik kita dengar pun, kita melelehkan air mata. Tapi anda menzahirkan supaya mereka menitiskan air mata kalau tidak dapat peluang. Duit dah habis. Mungkin simpanan yang disimpan begitu lama. Saya haraplah, insaflah saudara. Janganlah kerana harta dunia ini anda tak sanggup melakukan segala-galanya saudara. Dan dimarang. Ini satu hal lagi. Seorang wanita, anaknya 4 orang, dia dihadapkan ke mahkamah. Maka mahkamah menjatuhkan hukuman 14 bulan penjara kerana mencuri 2 paket Milo. Begitulah keadaan negara kita ini. Jadi saya dalam keadaan begini, saya teringat bagaimana seorang ketua polis daerah Petaling Jaya. Saya masih teringat-ingat lagi bagaimana beliau bila dapat tahu ada kejadian kecurian, khususnya kecurian barang makanan macam Milo dan sebagainya, dia akan memastikan anggotanya siasat sampai ke rumah. Tengok di rumah apakah dia cukup makan dan sebagainya. Kalau tak cukup, mana dah barang dah tak ada apa semua sehingga dia terpaksa mencuri, maka anggota pegawai, saya tak silap saya Tuan Osbidi Azni, tak silap saya, kalau tak ingat, kalau saya tak lupalah, ketua polis daerah Petaling Jaya, mulia hatinya. Dan memanglah mengikut rekodnya katanya 2 tahun dah wanita sebut dia adalah antara penagih dadah. Soal dia penagih dadah, soal dia lah. Tapi anak dia yang 4 orang tu macam mana? Kita mesti ada empati. Dan saya tengok juga dalam kes-kes yang dibicarakan di mahkamah di Amerika, hakim dia tegas. Dia kata kenapa kau mencuri, dah terpaksa maka dia sanggup bayar saman dan sebagainya. Ini keadaan kita. Dan sepatutnya kami ini di Terengganu, negeri yang katanya dia tak biasa Islam. Apa yang tempat pungutan zakat buat? Baitul Mal. Apa Baitul Mal lakukan? Kalau dah KK macam ini, sepatutnya pegawai Baitul Mal segera pergi ke mahkamah di Marang. Pergi jumpa dengan pegawai mahkamah tu, bagaimana? So jumpa dengan wanita tersebut, bertanya. Mungkin dia ada silap, mungkinlah dia jadi penagih dadah ke apa ke. Itu persoalan dia lah. Tapi anak yang 4 orang tu macam mana? Janganlah akhirnya mak penagih dadah, anak tak ada benar makanan, akhirnya dia mencuri lagi. Tidak selesai masalah. Saudara, aku makan tak usah marah saudara. Jakal linlung 2 paket Milo ke penjara. Sebab itu bila keadaan begini, maka timbullah macam-macam cerita. Saya tak maulah. Cuma saya prihatin dengan warga kita. Sepatutnya pegawai Baitul Mal, mereka lah sepatut dihukum, sebab mereka tidak menyiasat masih wujudnya warga yang begitu daif dan miskin untuk hidup terpaksa mencuri. Ini keadaan saudara. Saya tak mau cakap lebih daripada itulah saudara. Sebab apa yang saya baca itulah laporan daripada Utusan Melayu, adalah utusan saudara. Dan saya agak tertarik dengan kenyataan daripada Puan Zaharah daripada Shah Alam. Dalam kirimannya dia kata kenaikan harga barang, apakah ia inflasi hanya terjadi di negara kita saja? Saya bersetuju pandangannya bahawa inflasi ini bukan hanya berlaku di negara kita, tapi ia telah melanda di seluruh dunia. Semua negara yang dianggap pemimpin dalam ekonomi dunia turut terjejas. Ini adalah fenomena global. Jadi contohnya England, UK, United Kingdom merekodkan kadar inflasi terburuk dalam tempoh 40 tahun. Manakala Jepun juga merekodkan inflasi terburuk dalam tempoh 7 tahun. Jadi setiap kali berlaku krisis ekonomi global, Malaysia turut tidak akan terlepas daripada terkena tempiahnya. Itulah realiti yang perlu kita terima. Jadi kita tak mau menyalahkan siapa, cuma kita bertanya, Puan Zara, kita nak bertanya pimpinan buat apa? Apakah mereka tidak dapat merancang untuk yang kehadapan?
dan menangani masalah sekarang. Itu saja. Memang kita tahu Amerika katanya krisis inflasi Amerika 86%. England 9%. Negara-negara Eropah sekitar 8%. Tinggi saya kadar inflasinya. Di Thailand 71%. Filipina 54%. Korea Selatan 54%. Indonesia 36%. Jepun 25% dan China 21%. Jadi semua negara ada inflasi, kita pun turut terjebak sama. Yang kita harapkan supaya pimpinan sekarang ni Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Industri serta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna ini mestilah bergabung tenaga. Betul, Yang Amat Perdana Menteri telah mewujudkan jawatan kuasa jihad. Tapi jihad itu bukan untuk berpolitik, jihad yang benar-benar melakukan tindakan supaya rakyat terlindung. Itu saja permintaan kita, saudara. Tapi bila keadaan begitu, saat kita tengok negara dicengah oleh inflasi, saudara lihat seperti mana di Indonesia. Negara Indonesia hari ini telah memeterai perjanjian dengan Rusia yang mereka sedang berusaha untuk bekerjasama menerusi beberapa projek. Walaupun Barat meminggirkan Rusia kerana terjebak dalam perang Ukraine. Jadi menurut seorang pegawai kanan kerajaan Indonesia, ia memberitahu Straits Times semalam bahawa syarikat minyak milik Indonesia itu Pertamina dan syarikat minyak Rusia Rosneft akan meneruskan projek membina kilang penapisan minyak di wilayah Jawa Timur. Kita dulu bukan tak ada, kita ada dulu. Apa jadi di Penggarang? Tak tahulah. Jadi bagi kilang menghasilkan bahan api dan bahan mentah untuk industri petrokimia ini, Rusia sudah pun berunding untuk mendapatkan pelepasan cukai. Artinya Indonesia menawarkan macam-macam insentif. Jadi kita kena buatlah begitu, saudara. Itu sajalah saya nak bagi tahu apa yang berlaku yang elok untuk kita fikirkan bersama. Cuma hari ini saya terbaca juga tentang sekumpulan ahli perniagaan. Yang mereka katanya sedang berusaha untuk menubuhkan sebuah parti politik baru. Lagi namanya lah Barisan Penyatuan Nasional, BPN. Macam minyak macam BPN di Indonesia lah. Bank Pembangunan Nasional gitulah. Tapi ini Barisan Penyatuan Nasional. Dan katanya berhasrat bertanding pada pilihan umum ke-15. Jadi menurut pengurusinya, Saudara Ibrahim Yahya, ini dilakukan sebab majoriti ahli BPN mempunyai latar belakang perniagaan. Jadi orang meniaga pun sekarang ni dah masuk politik. Sepatutnya mereka teguhlah dengan perniagaan dan bantulah warga politik. Tapi nampak gayanya mereka sekarang ni juga mahu terlibat dalam politik. Kerana matlamatnya kononnya berusaha ke arah untuk meningkatkan taraf ekonomi negara dan rakyat. Jadi ia akan melakukan kerjasama secara efektif dengan pertubuhan bukan kerajaan untuk membantu rakyat sejak sekian lama. Kita mengalu-alukan. Tapi bila tubuh parti politik, orang meniaga tubuh parti politik ni bahaya juga sebab dia orang ada wang. Jangan pula nanti ada berlaku membeli undi. Itu saja. Saya haraplah Saudara Ibrahim Yahya dapat memerhati keadaan kita, tak ada masalah. Tapi bagi saya berlaku lagi perpecahan. Wujud lagi parti politik Melayu ni. Walaupun menurut kata Datuk Syafi'i, iaitu selaku ketua UMNO Bahagian Wangsa Maju, dia kata tak ada. Dalam di peringkat akar umbi memang tiada pun kem-kem dalam UMNO ni. Itu memang jelas sebenarnya. Tapi sekarang ni orang membuat cerita. Konon di atas sebab saya katakan peringkatnya 3-4 kerat yang atas tu yang menyatakan ada kem itu, kem ini. So menurut kata Dr. Syafi'i, dia kata tidak ada kem dalam UMNO. Kerana kami peringkat akar umbi setia menyokong kepimpinan Presiden Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Akar umbi menganggap ini sahaja struktur parti. Kerana ini adalah kesan dapat dilihat bagaimana Perhimpunan Agung UMNO PAU kesemuanya mengikut keputusan parti. Hampir 100% persetujuan dicapai. Terutama pada PAU kita setuju mahu adakan pilihan raya ke-15 dipercepatkan. Termasuk juga pemilihan yang perlu diadakan selepas pilihan raya. Jadi tak ada pun dia kata. Ini sebenarnya saya, tapi orang di atas tu sengaja mengujudkan suasana sebab untuk melemahkan parti. Agenda mereka saya tak tahu. Sebab itu saya juga tertarik hati. Ada teman menghantar kiriman
Dia kata dia nak bercakap ni, dia kata tentang cara profesional. Dia kata. Dia kata ini hujah saya secara profesional. Jangan tanya saya secara peribadi sokong parti mana, katanya. Sebab dia tidak berparti. I'm a professional, katanya. Tapi kena menerima hakikat. UMNO ditubuhkan pada 1946. Ia merupakan parti tertua, terunggul dan paling teguh. Itu kata dia. Dia jangan tanya dia sokong parti mana. Ini dia kata dia secara nak bercakap secara profesional. Dan parti UMNO ini ditubuhkan oleh rakyat dan milik rakyat. Malah umpama institusi politik rakyat. Cakap politik memanglah pasti pusing-pusing-pusing, tapi lihatlah di sekeliling UMNO. UMNO merupakan parti terbesar, 3.5 juta ahlinya, dan paling teguh dengan memiliki sejumlah 22,000 lebih cawangan di seluruh negara. Tak ada parti sehebat UMNO. Jasanya memang jelas, penuntut kemerdekaan, mewujudkan institusi Raja-Raja Melayu, menegakkan institusi Raja-Raja Melayu dan mempertahankannya, dan segala pembangunan ekonomi dan pelajaran adalah zaman UMNO. Ini kena terima hakikat, saudara. Jadi untuk itu dia kata mungkinlah 20 tahun lagi, 20-30 tahun lagi, untuk mana-mana parti diwujudkan untuk mencapai sehebat UMNO, tak mungkin ada. Tubuhlah banyak mana parti pun, tidak mungkin. Sekarang sebab itu kalau nak lawan UMNO ni, suka tak suka, benci atau sayang, kalau mereka nak nak menentang UMNO, rasanya katanya eloklah menyertai UMNO, tak payah nak lawan. Sebab dia kata if you want to conquer the Romans, kalau anda ingin menawan warga Rom, you have to conquer Rome. Anda harus menawan Rom. Tapi jangan lupa, you can be conquered, anda juga boleh ditawan. Itu kata persembahan ini. Dia kata parti PDN tak ada lah. Begitu juga pandangan saudara Dr. Samsul Nasarah, iaitu Ketua Penerangan Barisan Nasional. Dia kata musuh memanglah pasti akan berusaha sedaya upaya dan apa saja kos untuk melihat UMNO berpecah, untuk melihat UMNO rebah menyembah bumi. Dan masalah sekarang ni banyaknya musuh dalam selimut, yang mereka ini menjadi tali barut untuk memberikan ruang dan peluang kepada musuh supaya agenda musuh terlaksana dengan jayanya. Ini peringatan saudara Datuk Dr. Samsul Nasarah. Dia adalah antara menteri yang menarik diri daripada menyokong Parti Peribumi Bersatu dan tidak dilantik sebagai menteri. Bagi saya, dia kukuh berpegang pada pendiriannya, bahawa pada dia no PBM at all. Jadi menurut kata Datuk Dr. Samsul, kita tak bimbang dengan musuh, sebab kita kenal. Apa yang kita bimbang ialah yang ada dalam UMNO ini. Mereka yang menjadi gunting dalam lipatan, yang terlunjuk lurus, kelingking berkait. Mereka juga adalah api dalam sekam dan musang berbulu ayam. Jadi marah betul dia. Sebab masih ada lagi, saya dah bercakap, rumah UMNO masih dipenuhi oleh parasit-parasit politik yang perlu dibersihkan. Jadi kerana itu katanya, Yang Muhammad Perdana Menteri jangan mudah untuk terpengaruh dengan nasihat-nasihat orang-orang yang tak menentu. Ingat, bila mereka minta jawatan timbalan Perdana Menteri dan sebagainya, yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri pun kena ingat, kerana beliau adalah antara timbalan Perdana Menteri yang paling singkat, iaitu sebulan. Semasa Kerajaan Perikatan Nasional dulu, Yang Muhammad Perdana Menteri dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, tapi paling singkat lah, tak sampai sebulan. Jadi janganlah kerana terpaksa, sebabkan kononnya terikat dengan aku janji dengan Muhyiddin apa semua, tak perlu fikirlah. Saudara, yang paling perlu adalah untuk memastikan parti kita mencapai kejayaan. Ini saya nak bagi tahu orang keliling Kelalang ni yang menasihat yang Muhammad Perdana Menteri, tunggu dululah, tangguh dululah. Saudara, sebab dalam kuartal yang sama musuh berjalan. So lihat sendiri, apa yang diwawarkan, kononnya Perikatan Nasional kuat di Kelantan. Saya senyum je. Tapi hari ni ada kawan ni, dia kata ini dia tak kiriman, dia kata dia parti PN Perikatan Nasional ni memilih Tanah Merah sebab wakil rakyat Tanah Merah adalah katak peliharaan mereka selepas wakil rakyat jeli. Jadi perlu lihat, saudara. Sebab itu mereka memilih Perikatan Nasional untuk melancarkan partinya di Tanah Merah. Itu adalah kolam katak-katak yang melompat.
Ceritanya katanya begini. Pada awalnya, supaya anda semua faham ya, pada awalnya penganjur mengatakan ia adalah mesyuarat agung tahunan. PIBG peringkat daerah. Tak pernah orang buat pun. Selalunya PIBG di sekolah je lah. Tapi kali ini tidak. Kononnya diadakan satu peringkat, satu daerah di Tanah Merah. Jadi ibu bapa pula dikendaki hadir. Guru-guru pun kena hadir. Sebab ia melibatkan PIBG dan sekolah di mana Menteri Pendidikan hadir sama. Ya, di pun adalah dalam malam itu. Kemudian ada pula katanya cabutan bertuah. Sebiji kereta. Cara nak dapat kereta, peralatan elektrik. Sebab itu salah cabang perniagaan wakil rakyat sebut. Sebab dia menjual kereta. Dia ada AP. Itu pasal dia melompat. Saudara. Kemudian selepas pendaftaran, maka mereka yang hadir pula dijanjikan, kononnya, kerana ketua bahagian itu Bertanah Merah itu Timbalan Menteri Pertahanan, kononnya akan ada perarakan jet pejuang, kereta kebal tentera. Jadi rakyat di kawasan Tanah Merah tu seronoklah, teruja nak tengok. Tapi rupa-rupanya yang ditunggu tak kesampaian. Tiba-tiba datang Mahyudin dan Menteri Besar Kelantan. Jadi mereka pun merasmikan Perikatan Nasional Peringkat Negeri Kelantan untuk jadikan tajuk utama berita. Satu Tanah Merah kena kencing, babe. Itulah keadaan mereka, lain tak ada. Tu teman saya menghantar kiriman, saudara. Saya setuju pandangan Saudara Mahmud Mokhtar. Dia kata UMNO jangan terperangkap mainan politik Perikatan Nasional. Saudara, dan sebenarnya bagi saya, itu yang saya kesalkan. Sayang 1000 kali sayang. Saat UMNO berada dalam situasi terbaik, di mana penerimaan rakyat dalam beberapa siri pilihan raya, tapi terdapat di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri yang tidak sepakat. Mereka tidak sependapat dan seolah-olah tidak percaya parti UMNO ini boleh kembali bangkit ke landasan yang diterima oleh pengundi. Betul, saudara. Memanglah ada sedikit tercela di mana-mana, tetapi kenyataannya pemimpin dalam UMNO sendiri tak ada yakin diri. Sebab itu mereka mempengaruhi Perdana Menteri supaya jangan mengizinkan pilihan raya umum disegerakan. Sepatutnya lepas Johor, macam saya dah katakan. Saya melihat, saudara, semalam ada satu kenyataan dalam utusan. Tan Sri Anwar Musa dia bertemu dengan ketua-ketua pengarang akhbar. Katanya lah. Jadi kata Anwar Musa, kalaulah UMNO itu bertanding secara solo, paling kuat pun boleh menang antara 65 ke 55 kerusi. Jadi cerita ataupun naratif politik yang dia bawa masih lagi nak bersama seolah dengan Perikatan Nasional. Satu dan PAS. Dan dia mengaku bahawa dia memang orang yang nombor 3 dalam jenis orang Barisan Nasional yang disebutkan oleh Datuk Seri Najib di Sabah. Jadi katanya apa salahnya pilih bersatu agar sama-sama kuat dan mudah untuk menang di ketereh. Saya pun geleng kepala lah Anwar Musa ni. UMNO BN kalau planning solo paling-paling pun 55-65 kursi. So sekarang ni saya nak tanya pada dia lah, UMNO nak kerjasama dengan siapa? Apakah UMNO bersama PAS yang duk serang UMNO saban hari, saban malam? Lihatlah kenyataan. Kalau kita nak kerjasama dengan PAS, jangan lupa kenyataan sekarang ni dia ketua pemuda. Dulu dia naik ketua pemuda. Saya tak lupa, saya. Dia kata dalam muktamar PAS 2 tahun dulu bahawa PAS akan bertanding di semua kerusi parlimen di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Itu waktu kita masih lagi menyantuni dalam Muafakat Nasional. Kenyataan budak tu, Mamat tu. Sekarang dia Timbalan Menteri lah. Saya tak peduli apa. Dia begitu angkuhnya mereka. Takkanlah kita nak terima nak jadikan sahabat lagi. Dan saya lihat, terus terang saya katakan, kalaulah UMNO bekerjasama dengan PAS hanya untuk menyelamatkan 1, 2, 3 kursi saja, UMNO terpaksa menyerahkan Kelantan bagi balik pada PAS. Serahkan Terengganu bagi balik pada PAS. Takkan Datuk Mat Syed dan warga Terengganu boleh redha dengan begitu. Dan kita akan kehilangan juga bagi balik pada PAS di Kedah. Ini keadaannya. Jadi saya kata Anwar Musa sedar diri lah. Kalau nak suruh kita berbaik dengan PAS.
Dalam waktu yang sama, kalau katanya lah menyantu ni kononnya, kalau bukan PAS, kita nak berganding siapa? Dengan Bersatu. Aduh, tak serik lah Mamat ni. Mamat Keterih ni memang tak serik. Sebab yang menghampir-hampir menumbangkan dia di Keterih pun daripada PBM. This, I say, I cannot brain. PRU 14 dulu, Keterih, dia berhadapan dengan calon daripada PBM. Dan saya hairan, apakah dia selalu lupa? Kenyataan Presiden Parti Perbumi Bersatu. Dia mengatakan bahawa UMNO ini dipenuhi oleh penyamun, oleh penyangak, oleh perompak, parti dah nak kelongkang. Jangan lupa. Saya dah orang tuduh kita begitu, saya takkan lupa saya. I can forgive, but I cannot forget. Itu keadaannya. Jadi jangan fikir besar lah. PBM ruyup saya. Saya dah cakap PBM. Jadi sebab saya dah berjanji dengan saudara, bahawa saya harus menyatakan saya kena kerja, kena buat kajian dengan saudara. Memang semalam, kemarin bila saya mengatakan ini sekian yang boleh dapat oleh parti daripada DAP, kemudian daripada parti keadilan, seolah-olah saya ni hilang semangat. Saya buat ini supaya kita sedar diri. Kalau ada ruang untuk diperbaiki di peringkat bahagian-bahagian, kerjalah terus, bekerja keras. Jangan biarkan keadaan. Sebab saya dah kata, lagi lama Perdana Menteri tidak memanggil pilihan raya, lagi cepat kita ruyup. Semalam saya dah katakan, seolah-olah membina highway untuk pimpinan keadilan masuk ke Putrajaya. Jangan lupa, saya nak bagi tahu saudara. Contoh, ini banyak saya kajian saya terdapat lebih kurang 27 kursi PBM, sama ada yang dengan PPBM, sama ada yang melompat, ataupun yang sama dengan Dr. Mahathir. 27 ni akan hilang ruyup saudara. Contoh Langkawi. Apakah orang Langkawi masih lagi nak berdiam diri dengan segala penipuan, manifesto bukan kitab suci? Saudara, kalau diikutkan waktu pertandingan itu hari, Dr. Mahathir dapat 16,547. Terdapat dua parti lain yang menentangnya, iaitu daripada UMNO, Barisan Nasional dan PAS. Kalau dicampur dua ini, jumlah undinya adalah 23,053. Ini realiti. Kemudian kita pergi Jerlun. Anak mami, anak mama. Di Jerlun, Mukri dapat 18,695. Barisan Nasional dapat 12,829. Memanglah kita tahu ada PAS di situ. Tapi kalau campur dua tu ada 25,000. Mana boleh menang? Betul, banyak orang mengatakan itu dulu masa PRU 14. Dia tak banyak lari saudara. Tak banyak mana lari. Kubang Pasu, okey, Amiruddin, dia dapat 29,984. UMNO Barisan Nasional 16,975. PAS adalah 13. Tapi dicampur dua ni dah 30,000. Warga PAS yang dulu mengundi kawasan itu, dia takkan undi PAS, dia takkan undi dengan PBM. Jadi daripada 30,325 tu, takkan tak boleh dapat skor lagi 10-20,000. Itu gambarannya. Tanah Merah, ini kawasan yang melompat. Betul, Akmal ada banyak duit, tapi apakah rakyat boleh dibeli? Ramai datang, tak apa. Tapi bila memangkau undi nanti, bagaimana? Dan waktu Akmal bertanding, dia bertanding dapat tiket daripada Barisan Nasional. Undi Barisan Nasional situ ada 28,152. Undi PAS cuma ada 15,000. Saudara, jadi macam mana? Itu 4. Yang kelima, Jeli. Mustafa Mohamad biasa tumbang, biasa kalah di Jeli. Jangan cakap besar lah. Dan kali ini, waktu dia bertanding tu hari, dia menggunakan tiket Barisan Nasional. Takkan orang Barisan Nasional, orang UMNO di Jeli itu boleh bersekongkol lagi dengan Tok Pa ni. Dia pun bukan orang asal di situ. Dia bukan anak jati di Jeli. Jadi bila dia bertanding dulu, tiket UMNO dapat 21,665. Seandainya okeylah, kuranglah 1,000 lah kita, masih lagi 20,000. Sedangkan di sana cuma 15,000. Ulu Terengganu majoriti dia dapat Rasul ni. Cuma majoriti dia bertanding 1,968. Tapi jangan lupa, dia bertanding atas tiket UMNO. Dia dapat 30,925. Warga UMNO tidak akan memaafkan dia. Dia nak bertanding atas tiket apa, bertanding lah. Saya undi 30,925, tak lari. Itu yang dimiliki olehnya.
di Tasik Gelugur. Jangan lupa saudara, Tasik Gelugur apa ini yang melompat. Calon daripada UMNO dapat 18,547. Jangan lupa calon PKR juga 18,849, 86. Majoritinya berapa saudara? Majoriti cuma 100. Tak sampai pun 90 lebih saja. 547, 466, 7, 1, 14, ini tolak ini 6, 8. 81 majoriti saja. Ini Tasik Gelugur. Guyup, larut. Tak usah sembang lah. Nah sekarang betul lah kamu menteri sebagainya. Waktu kamu bertanding dulu tiket UMNO dapat 18,000. PAS ada 13,000, PKR dapat 7,000. Apakah dia boleh dapat undi daripada PKR? Tidak mungkin. PAS mungkin lah sebab mereka bersatu. Tapi dia nak bertanding tiket apa sekarang? Kalau pecah 4 lagi serongok kita. Bagan Serai, jangan sembang. Majoritinya 177 saja. Dia dapat 17,220 atas tiket Barisan Nasional. Dia lawan dengan PAS 17,048. PKR ada 12,000. Ini gambaran saya tengok. Guyup. Now, you go to Bukit Gantang. Juga melompat. Syed Husin. Waktu dia bertanding atas tiket Barisan, Barisan, dia dapat 22,450. Dan jangan lupa di situ juga kita tahu dulu calon PAS biasa menang di situ. Jadi nak bertanding tiket apa? Syed Husin, saya rasa tak bertanding lah kali ni. Kalau tak bertanding, one by one, UMNO lebih ada advantage. Tambun, Peja tak usah sembang lah. Sebab di Tambun itu hari, dia dapat sokongan daripada Parti Keadilan. One to one fight antara UMNO dengan Barisan. Sekarang ni kalau PKR bertanding, okey, UMNO situ dapat 33,341. Minta maaf Peja, mintalah jawatan timbalan Perdana Menteri ke apa ke. Tidak ada jalan untuk kembali ke situ. Dan Gombak, saudara juga semua tahu bagaimana untung nasib Azmin. Itu yang ke-15. Begitu juga 16. Tadi saya berbual dengan teman-teman daripada Parti Keadilan. Sebut aja nama Azmin, sebut saja nama Zuraidah, dia kata dia macam berminyak-minyak mulut dia kata. Kita nak talan dia orang ni habis-habisan. Kalah pun tak apa. Walaupun UMNO Barisan Nasional menang di Gombak dan di Ampang, tak ada masalah pada kita. Kita nak ajar cukup-cukup Azmin dengan Zuraidah. Itu seolah sumpah yang dilafazkan oleh warga Parti Keadilan. Walaupun itu hari dia dapat undi besar 75,000, Ampang dapat 54,000. Dua ni memang dia kena talan habis-habisan lah. Dan waktu inilah sepatutnya warga UMNO, pimpinan UMNO boleh. Sebab itu saya kata semalam, ni tu 48 kursi untuk Parti Keadilan. Kalau kita boleh dapat lagi, menambahkan lagi jumlah kita. Now, kemudian Titi Wangsa, Rina Harun. Saya ingat boleh menang lagi. Datuk dengan Gani, itu hari dia menang pun cuma 1,139 majoriti. Dia dapat 23,840 dengan bantuan pengundi-pengundi daripada PKR. Tapi Datuk Johari Gani dapat 19,000. Ini realiti saya bercakap ni. Bandar Tun Razak, dia melompat daripada Keadilan. Selain Datuk Kamarudin, dia melompat daripada Keadilan pergi PBM. Warga Keadilan tunggu masa, walaupun waktu tu dia dapat skor 41,000. UMNO dapat 21,000. Okey, dalam keadaan itu Bandar Tun Razak besar kemungkinan kalau kena gayanya kita boleh tebur balik. Di Kuala Pilah, dah sakit lah apa semua, saudara. Dia menang itu hari, majoritinya cuma 200 je, saudara. Itu atas tiket PBM yang didukung oleh PKR sebab mereka bertanding di bawah lambang Parti Keadilan. UMNO Barisan Nasional dapat 17,845. Dia cuma dapat 18,045. Bila tarik saya sokongan daripada PKR, tak usah banyak lah, bukan setengah, dapat 3,000 tu tarik je, tergolek dok. Masjid Tanah, ini tempat kawasan UMNO, kubu UMNO. Masjid Mati, 22,000 dapat tiket UMNO. Walaupun PKR bertanding, PKR dapat 14,000, PAS dapat 4,000. 4,000 campur 14,000 baru 18,000. Takkanlah UMNO tak boleh mempertahankan 22,898. Ini kawasan kubu. Jadi keadaan begini, jadi akan menambah jumlah kerusi untuk UMNO Barisan Nasional.
Saya terus cerita benda begini untuk kita lihat, supaya anda dapat mengetahui sejelas-jelasnya the senario politik, saudara. Kemudian Alor Gajah, Pak Wan, hebat macam mana pun dia menangkan tiket keadilan. Kali ini keadilan cari sokongan. Alor Gajah ini waktu dia bertanya dulu dapat 29,000. UMNO Barisan Nasional ada 22,000 di situ. Saudara, ingat Pak Wan boleh menang lagi atas tiket PBM? Begitu juga dengan Segamat Santara yang nak bertumbuk dengan ahli parlimen daripada Jelutong di parlimen tu hari. Santara dia bertanding di Segamat, dia dapat 24,000. Kerana sokongan daripada keadilan. Macam mana apa berlaku di Pagoh? Semua calon-calon daripada parti PBM, mereka macam mana untung nasib dia di Pagoh. Saudara, Santara dapat 24,000, Barisan 18. Kalau Segamat ni dia tarik 6,000 aja pun dah ruyup dah Santara. Begitu juga di Pagoh. Di Pagoh macam saya kata semalam lah, jumlah total undi yang Muhyiddin dapat 23,558. Saudara Muhammad Ismail dia dapat 16,691. Daripada 23,000 itu 11,000 pengundi Cina. Saya ingat dia akan undi balik pada Muhyiddin. Boleh tabur duit. Dia ni boleh dibeli dengan wang. Tak mungkin, saudara. Dan akhirnya dalam 23,558 tolak 11,621. Tasimuddin ada 11,000. Itu pun dengan ahli keadilan seramai 5,000. 11,000 pengundi Cina. 5,000 lagi daripada keadilan. Kalau 5,000 daripada keadilan, cuma tinggal lagi 6,737. Bagaimana ahli PBM yang keluar daripada PBM di Pagoh? Dari berita 2,000. Akhirnya kalau dia betul masuk bergelanggang, dia dapat 4,000 saja. Ini fakta, tak boleh lari, saudara. Saya bercakap, jadi janganlah orang mengagung-agungkan kononnya Tasimuddin boleh menang. Menang kat mana? Saya cuma mengharapkan Datuk Ismail, warga UMNO tak mudah dibeli di Pagoh. Itu saja. Kukuhkan kekuatan kita. Saudara. Begitu juga di Muar. Dah berselerak dah sekarang ni. Apa isu berlaku pada muda? Dia menang tu hari 22,000. UMNO Barisan Nasional 15,000, betul. PAS dapat 4,000. Jadi dengan 22,000 tu apakah Syed Saddiq boleh menang? Sebab waktu itu dia didukung oleh Parti Keadilan dan undi-undi yang bersimpati dengan DAP. Begitu juga di Batu Pahat. Lagilah dia orang marah sebab dia dah menang pun dia melompat. Ini bukan Parti Keadilan. Dia dah bertanding PKR, dia dapat 45,000. UMNO Barisan Nasional dapat 28,000. Bila melompat saja Kusnon ni, Rashid Hasnon, Timbalan Speaker, dia melompat saja memang mengamuk lah orang PKR. Begitu juga di Mersing. Mersing ini kawasan yang melompat. UMNO Barisan Nasional bertanding dapat 19,000. Lawan dengan PKR 11,000. Campur lagi sekali dengan PAS, setelah 11 campur 6 baru dapat 17,000. Sedangkan undi UMNO Barisan Nasional 19,000. Kalaulah ahli warga di Mersing tak lari kekal, kita menang di Mersing. Jadi di mana tunjuk kat saya yang Anwar Musa kata kalau kita bersama dengan bersatu kita boleh dapat antara 55 ke 65 ni. Mana logikanya? Kamu buat sempuang apa? Sempuang, orang kata capuang, tapi sempuang sebenarnya. Duk tolak sana, tolak bawah, tolak sini. Kat mana? Sebab itu kita lu rosak sebab dia jadi ketua perangan UMNO. Itu rosak sempuangnya. Saya nak mengulangi lagi. Daripada 222 kursi parlimen, saya kena ingatkan supaya bukan berartinya kita ni tak ada tempat, insya-Allah. Tapi kena sedarlah diri. Daripada 222, saudara, 37 dah DAP ambil. Tak boleh nak buat apa. Saya dah baca dah, saya dah cari dah. Sebab kemenangan yang dia dapat bukan sikit-sikit. Adalah kawan-kawan kata itu masa PRU 14 dulu. Dia soal PRU 14 ke, PRU 13 ke, PRU 12 ke, undi daripada warga Tionghoa, orang Cina. Dia tak lari pada DAP. Dan mereka tidak kembali kepada MCA. Saya dah bercakap bukan sekali dua. MCA, MIC lain tak ada menenggik atas tengkuk UMNO. Kita terpaksa memikul biawak hidup. Sebab mereka tak ada bekerja kawasan-kawasan yang boleh agak-agak boleh menang. Sepatutnya bekerja lah Barisan. Sejauh mana mereka menyantuni warga pengundi di Tapah contohnya. Itu tempat MIC.
Bagaimana mereka menyantuni warga di Sungai Siput? Itu dulu kawasan MRC. Adakah mereka turun dan menyiapkan segala-galanya sebagai seorang calon wakil rakyat? Bagaimana kursi di Keluang? Ini gambarannya, saudara. Bagaimana kursi di Wangsa Maju? Ya, dulu mereka bertanding. Bagaimana kursi di Batu? Dan ini mereka tidak langsung. Dan harapnya bila bertanding nanti UMNO akan tolong. Berapa lama UMNO nak pikul beraya hidup? Sebab itu saya katakan bahawa mereka akhirnya tewas di tangan DAP. Ini realiti. Saya punya kira 37 kursi, saudara. Bukan banyak mana pun, 37 daripada 222. Sebab ini mengikut pola-pola pengundi bukan Melayu. 37, jadi tinggal 185. Daripada 185, saudara, kita ketepikan 55 kursi itu bagi Sabah dengan Sarawak. 31 di Sarawak, 24 di Sabah. Jadi 55. 55 ni 185 tolak 55, tinggal 130. Kalau 130 kursi ini, kalau kita boleh kalahkan semua keadilan, okeylah, boleh menanglah sebuah kerajaan kukuh. Benda yang agak impossible, saudara. Sebab parti keadilan didukung oleh pengundi-pengundi daripada DAP. Ini kita jangan lupa, saudara. Dan dia orang memang anti kerajaan, anti Barisan Nasional. Pengundi-pengundi ini mereka akan beralih pada Parti Keadilan. Dia tak bolehlah kita nak ketepikan langsung. Sebab itu saya katakan, kalau 48 dia ambil, tinggal 72 je yang baki, saya. 72 ni tadi, 11 kursi itu jangan lupa. Sebab Parti Amanah ini juga disokong oleh pengundi-pengundi DAP dan pengundi-pengundi PKR. Itu yang dia katakan kemah besar dan sebagainya. Walaupun Parti Keadilan tidak bertanding di bawah lambang Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dua parti saja, iaitu Amanah dan DAP. Keadilan sendiri. Kalau itu berlaku, berapalah daripada 48 tu UMNO boleh ambil, boleh menang bertanding dengan PKR. Daripada 72 yang tinggal. Maksimum kita katalah ambil dalam 20 lah katakan, ataupun 10 kursi. Adalah 82. Masih tak boleh tubuh kerajaan. Semua apa yang UMNO Musa pakai? Kalau kerjasama dengan PBM ini, kalau Solo kita dapat antara 55 ke 65. Jadi kalau dengan PBM ini menambah tang mana? Tang mana nak ditambah? Berpijaklah di bumi nyata. Jangan kita berkhayal dengan sesuatu yang tak perlu kita khayalkan. Ini realitinya. Sebab itu saya kata kepentingan kita nanti, kita harus berusaha supaya UMNO dapat jadi dominan. Ini betul, Selamat Sepana, memanglah dari segi kepimpinan parti iskonsel UMNO yang terbaik. Walaupun kita dituduh macam-macam. Tapi dalam keadaan sekarang, sebab itu apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO, dia menurunkan calon muka-muka baru, anak-anak muda yang lebih diyakini, supaya adalah tambahan daripada 72 tu, adalah tambahan supaya kita dapat mengungguli. Dalam keadaan begitu, macam saya katakan, kalau kita dapat lebih kurang 90 kursi lah katakan, tentulah Parti Keadilan, Parti daripada Sarawak akan bersama dengan kita. Kita memerlukan daripada 122 sekurang-kurangnya 113 kursi untuk membentuk sebuah kerajaan. Dan akhirnya nanti, kalau gitu keadaan, kalau PKR dapat 48, DAP dapat 37, dia pun tak boleh nak bentuk kerajaan. Kita boleh bentuk kerajaan sebab kalau kita dapat 70 ke 80 kursi, kita bersama dengan parti daripada Sarawak. Jadilah sebuah kerajaan yang mantap, bukan macam sekarang. Jadi saya nampak, macam memang saya katakan, saya dengar Datuk Lokman mengatakan bahawa besar kemungkinan PBM nanti dengan PAS bersama-sama untuk tubuhkan dengan UMNO. Nak datang mana? Orang Perak kena nak korek dari mana, Ayub? Nak korek celah mana undi daripada PBM? PBM kali ini ruyuk. Parti Pejuang hilang wang pertaruhan. PAS tidak mampu untuk mempertahankan 18 kursi yang dia ada sekarang ni. Maksima PAS boleh dapat 8 kursi. Besok saya akan buat perbandingan macam mana PAS dengan Amanah. Bagaimana kedudukan kursinya, sebab saya perlu jadi saya harap anda dapat menghayati. Jadi saudara Zami Hashim, UMNO nak 90 kursi. Bendanya susah, saudara. Sukar. Tapi kalau dapat 90 kursi, mudah untuk kita membentuk kerajaan dengan kawan-kawan kita dari Sabah dan Sarawak. Kalau dapat.
Yang membantu UMNO nanti daripada Sabah dan Sarawak. Ini realiti daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi, sejak kita mencapai kemerdekaan, sejak kita menubuhkan Malaysia. Waktu itu Sabah, Sarawak, Singapura, Malaysia. Kita ada 4S waktu itu. Singapura, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Kena Singapura keluar. Bila Singapura keluar, kita ada 3S. Berbekalkan 3S inilah kita menjadi kerajaan. Kita mentadbir negara, kita memacu kejayaan untuk negara kita. Itu yang kita lakukan. Tapi akhirnya sampai tengah jalan adanya pemimpin yang sekerat tiang. Itu yang berlaku sekarang. Dan hari ini dalam dalam suasana yang tidak menentu ini, saudara, wujudnya Parti Keadilan. Apabila saja Parti Melayu itu berpecah, maka memberi ruang kepada suasana yang tidak menentu. Rencam politik itu berlarutan. Dulu kita rasa stabil sebab dari tadi parti-parti Cina ada MCA, ada pergerakan, ada parti parti lembu tu, parti ini dengan DAP. Mereka berpecah 4. Tapi sekarang mereka meletakkan kepercayaan betul besar kepada DAP. Dan kita pula yang berpecah. UMNO ada, PAS ada, Parti Keadilan ada. Kita pula yang berpecah. Jadi mudah untuk mereka mengolah suasana politik negara kita. Sebab itu saya katakan pimpinan harus melihat jauh ke depan, fikir di luar kotak. Saudara Asri Yusof masuk live DAP lah. Tak tahulah, saya bukan memuji DAP, tidak. Tapi ini realitinya. Sebab saya kata kita harus berpijak di bumi nyata. Tak boleh nak buat apa, saudara. Sebab saya tengok dari segi jumlah undi yang dipungut oleh mereka. Dan saya berbual dengan warga keturunan Tionghoa. Tadi saya makan mi kari, saya tanya dengan Tokyo tu macam mana keadaan semua. Kita cakap, senang cakap ini macam lah. Ini kali undi pun kita tetap undi DAP lah. Sebab tadi saya dah minum makan tengah hari, itu jumpa dengan kawan saya daripada parti, katanya Parti Perkasa apa. Dia kata dia dah buat kajian. Saya kata kajian di mana? Kajian di mana yang boleh menumbangkan Parti Keadilan, khususnya di kawasan Subang ini? Kerana ia dibantu oleh DAP. Sukar. Dia kata Cina pun sekarang ni dah tak suka lah dengan DAP sebab mereka pun kecewa, sebab mereka meniaga. Saya kata benar. Saya bersetuju sebab warga Cina pun yang meniaga ni merasa tertekan. Tapi jangan lupa, kerana tertekan itu bertambah marah lagi diorang, menimbulkan dendam lagi. Lebih teruk lagi MCA kalah. Kalaulah sesuatu dilakukan, disantunkan kebaikan ekonomi dan sebagainya, mungkin mereka berarah angin. Tapi setakat hari ini tak ada. Akhir-akhirnya nanti mereka akan melakukan boikot. Mereka tidak mengundi. Kalau mereka tidak turun mengundi, masih lagi DAP mengubah di suasana. Ini suasana keadaan, saudara. Dia kata, saudara Asri Yusof silap tu, saya tuju untuk orang lain. Yalah, tak apalah, kadang-kadang saya bila baca pendek-pendek begitu, mungkin saudara Asri, saya mohon maaf kalau saya silap. Saya orangnya terbuka. Sebab itu saya katakan, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan terpulanglah pada warga UMNO, sejauh mana kamu nak menyantuni orang macam Anwar Musa, nak percaya pada orang macam berapa 5-6 orang yang bertaraf menteri. Dia orang ni semua menteri zaman Tan Sri Muhyiddin. Jadi kerajaan berusaha juga mereka nak menyelamatkan Tan Sri Muhyiddin. Nak selamat macam mana? Saya dah baca begitu. Tepuk dada, tanya selera. Cuma pesan saya, berpijaklah di bumi nyata. Besok saya akan cuba untuk melihat sejauh mana performan ataupun pengaruh PAS dan amanah. Kemudian lepas itu baru kita baca tentang UMNO. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.